Assalamualaikum dan salam Ramadan. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Pengguna jalan pintas Padang Kerbau diminta untuk terus bersabar sementara projek pembinaan dan penyelenggaraan Jalan Pan Borneo sedang giat dijalankan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan Kementerian Kerja Raya KKR sedang giat menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembinaan untuk menaik taraf Jalan Pan Borneo termasuk penutupan dan penyelenggaraan jambatan Sungai Miri baru yang berdekatan. Dia wujud ada Padang Kerbau satellite here, the Padang Kerbau interchange here, and the works around the vicinity, including the Sungai Miri Bridge, the second Miri Bridge. All this, the contractor and the Pan Borneo JKR team, they will try their very best to finish all these works within the next 2 to 3 weeks. I cannot be very exact. If I said 2 weeks tidak jadi, nanti marah. So I said within the next 2 to 3 weeks. Next month, May. But anyway, they'll try their very best, depending on weather condition. As you know, it's Hari Raya, Gawai is coming. So they'll try their very best to finish this work as soon as possible. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau jalan pintas Padang Kerbau Miri pada Selasa setelah menerima aduan awam berhubung kesesakan teruk yang berlaku di lokasi terbabit. Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin turut mendedahkan satu pelan lampu isyarat baru di persimpangan industri Eastwood juga telah dicadangkan kepada Jabatan Kerja Raya JKR agar lampu isyarat tersebut dapat memudahkan para pemandu melakukan pusingan U dengan lebih dekat. I'm requesting for proposing one more traffic light on the way to Eastwood. There are the industrial, there is the industrial estate there, the SMI there. One more traffic light there. Because now, for those people in that area, they take them 3 kilometers to go down all the way to Hospital Junction. This was not included in the Pan Borneo plan. So we are now facing that this additional traffic light is included. So we are writing to the JKR and Pan Borneo. Berita seterusnya, 15 buah surau di kawasan Subis dalam Dewan Undangan Negeri Dun Lambir menerima dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM70,000. Hadir menyerahkan dana tersebut ialah Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ipin Lamat pada Selasa. Dalam ucapannya, beliau berharap dana daripada Kerajaan Sarawak itu seperti yang dimaklumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuari Tun Datuk Abang Openg di Masjid Bakam pada 22 April itu akan dimanfaatkan pengurusan surau bagi menyelenggara dan menambah baik surau dan sebagainya. Jadi hari ini kita ada 2 program lah. Satu penyerahan cek MRP kepada surau-surau dan masjid dan juga pengagihan bubur lambuk anjuran sebekas cawangan Lambir. Jadi dengan peluang ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih lah kepada Biro Wanita Kampung Sata, Pemuda dan ahli sebekas yang telah bergotong royong menyediakan bubur lambuk pada hari-hari ini. Jadi kita berharap dana ini akan digunakan sebaik-baiknya ya untuk kegunaan pihak surau dan masjid, terutama dari segi maintenance. Kadang-kadang pengawal dingin rosak, jadi boleh gunakan juga untuk membayar bil elektrik, air dan sebagainya. Dan juga pada sebelah petangnya, Dr. Ipin yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Lambir bersama Ahli Pusat Khidmat Dun Lambir dan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Lambir telah mengagihkan bubur lambuk kepada masyarakat penduduk Kampung Satap dan kampung-kampung berdekatan. Berita di Miri. Umat Islam bukan hanya sekadar membaca ayat-ayat suci Al-Quran sahaja, tetapi juga perlu mengetahui dan memahami kandungan ayat-ayat itu. Ahli Parlimen Simbuti Lukan Isman Awang Sauni berkata,
Untuk mengetahui dan memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, memerlukan guru atau orang yang boleh menterjemahkannya. Katanya telah berlaku dalam masyarakat hari ini apabila adanya golongan yang hanya membaca terjemahan sahaja tetapi salah mentafsirkan sehingga wujud percanggahan dan menyimpang pemahamannya. Dan juga di dalam setiap baik-baik kata di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang menjadi kisi-kisi tertentu. Dan maka siapa kita memerlukan guru ataupun orang yang dapat menerjemahkan Al-Quran itu dan kita mudah untuk memahami. Bukan hanya kita sekadar membaca dan mengambil pendekatan untuk pemahaman secara logik. Kerana memang tidak ada berlaku ketika itu ada golongan-golongan yang hanya membaca terjemahan Al-Quran dan juga mentafsir Al-Quran tersebut sehingga memberikan menyimpang ke arah lain. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program World #Quran Hour 2022 Anjuran Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Miri di Masjid Darul Khairat Kampung Bakar Miri pada Selasa. Program World #Quran Hour 2022 diadakan serentak di seluruh Malaysia sejak tahun 2015 hasil inisiatif Warisan Ummah Ikhlas Foundation yang sebelum ini dikenali sebagai Malaysia Ngaji. Kini ia diaktifkan rumah ngaji dan di Sarawak pada tahun ini, program tersebut kali ketiga diadakan dengan lokasi utamanya di Kuching dan Miri. Di Samarahan pula, Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang menyerahkan bantuan wang ehsan bencana banjir kepada 217 ketua isi rumah KIR. Jelasnya bantuan berjumlah RM108,500 berkenaan melibatkan mangsa banjir pada akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021. Yang melibatkan 217 orang yang melibatkan kos RM108,500. Jadi pengagihan wang ehsan ini mengikut prosedur yang telah ditetapkan untuk mangsa-mangsa yang berpindah saja di pusat-pusat pemindahan kita yang kita letakkan ataupun kita tempatkan pada tahun 2021. Dan peruntukan ini walaupun lambat tetapi kita telah perolehi dan kita telah agihkan dan kita merasakan peruntukan ini dapat membantulah mangsa-mangsa kita khasnya untuk mengurangkan tekanan dan beban atas kerugian yang mereka hadapi semasa banjir berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan wang ehsan di Dewan Suara Kota Samarahan pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Rubiah memberitahu pihaknya akan terus berusaha melaksanakan beberapa projek bagi mengatasi masalah banjir di Kota Samarahan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memaklumkan laluan pengairan dari Taman Univista akan diwujudkan dengan membina pembentung bawah tanah yang menggunakan kaedah baharu merentasi Samarahan Expressway tanpa perlu menjejaskan aliran trafik di Samarahan. Berita selanjutnya, sumbangan kek raya Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab kepada Ketua Isi Rumah KIR termasuk mualaf di kawasan Parlimen Tanjung Manis sempena sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri diteruskan serta mendapat sambutan cukup meriah. Tujuan utama sumbangan ini ialah untuk berkongsi kegembiraan bersama masyarakat di kawasan Tanjung Manis dan bersama merasai suasana bulan Syawal yang bakal tiba tidak lama lagi. Agihan kek raya itu telah bermula sejak 25 April lalu dan dijangka selesai pada 29 April ini. Ia bermula di Kampung Selalang dengan jumlah 276 kek, 1,181 kek di zon Sarike, manakala zon Bintangor sebanyak 629 kek dan zon Tanjung Manis sebanyak 2,044 kek. Simbolik penyerahan telah disempurnakan Insinyur Yusof dan juga wakil dari Pejabat Pusat Khidmat kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK selaku wakil untuk diagihkan kepada KIR di kawasan masing-masing. Pengagihan akan diteruskan lagi ke zon Pulau Beruit dan kawasan-kawasan lain pada 28 hingga 29 April 2022.
Dalam hal itu, Insinyur Yusof berharap semua umat Islam di kawasan parlimennya akan dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan suasana yang gembira bersama sanak saudara di kampung. Berikut pula, program Semarak Desa bertujuan menjadi platform interaksi antara komuniti terhadap penyediaan perkhidmatan bersama program agensi Jabatan Kerajaan, jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradung, Datuk Ding Kuang Hing. Menurutnya lagi, ia bagi mengukuhkan hubungan pemimpin dan agensi Jabatan Kerajaan dengan masyarakat luar bandar dan merakyatkan kementeriannya Pembangunan Luar Bandar KPLB dan kemas kepada komuniti. Jelasnya program seperti ini mampu membantu pemimpin tempatan untuk sama-sama turun ke padang bertemu dengan penduduk setempat. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutupan program Semarak Desa di Rumah Kincun Sungai Mador pada Rabu. Justru Datuk Ding menyeru penduduk Rumah Panjang Kincun untuk terus memberikan sokongan dan kerjasama kepada jabatan dan agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk membantu Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk ke tahap yang lebih tinggi. Berita diteruskan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah memperuntukkan RM2.3 juta bagi program Kasih Ramadan pada tahun ini untuk diagihkan kepada golongan asnaf dan fakir di seluruh Sarawak. Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, Bank Islam telah menyerahkan sumbangan zakat amal ihtimam sebanyak RM10,000 untuk diagihkan berdasarkan senarai maklumat asnaf dan fakir daripada TBS. Kita telah mengenal pasti 50 orang dengan peruntukan RM200 seorang, jadi bermakna RM10,000. InsyaAllah dengan sedikit sumbangan itu dapat meringankan beban selain daripada bantuan-bantuan lain yang telah kita beri jugalah. Jadi pada tahun ini juga, hari ini kami akan meneruskan ada 3 tempat untuk kami ziarahi untuk menghantar bantuan daripada Baitul Mal dalam bentuk barangan makanan dan juga wang tunai. Jadi kita sebenarnya telah bergerak di seluruh negeri Sarawak. Saya kira ini sudah yang sedikit lagi tinggal, banyak sudah kita lalui. Saya sendiri pergi dari Kuching sampai ke Limbang. Saya sendiri pergi, saya telah menyerahkan banyak dalam kalangan mereka yang memerlukan dan juga mereka yang terkesan. Katanya ketika ditemui dalam penyerahan sumbangan Bank Islam dan ziarah asnaf Kasih Ramadan di Pusat Pengedaran Ummah UDC pada Rabu. Beliau menambah dengan adanya sumbangan zakat daripada masyarakat dan pihak korporat, TBS dapat mengagihkan keperluan-keperluan tersebut kepada mereka yang memerlukan. Jelas beliau lagi, TBS juga mengesyorkan kepada masyarakat Islam untuk menggunakan aplikasi Jejak Asnaf versi 3.0 bagi mengadu, menyiasat serta membantu individu yang kurang berkemampuan mendapatkan bantuan daripada pihaknya. Kita masih mengalu-alukan mana-mana inisiatif untuk berkebajikan ini. Yang terbaiknya adalah melalui Baitul Mal. Sebab kita sudah mempunyai prasarana, kita sudah mempunyai data-datanya, kita sudah tahu di mana letaknya orang yang memerlukan. Kita menganjurkan kepada masyarakat, khususnya orang Islam, untuk menggunakan Jejak Asnaf versi 3 kita itu. Dan Jejak Asnaf versi 3 itu adalah yang terbaik. Semua orang ada telefon pintar. Melalui aplikasi itu, 1, kita dapat mengadu, 2, kita boleh menyiasat juga. Yang ketiga, kita boleh membantu. Inilah yang kita buat. Dahulu apps itu Jejak Asnaf 1 hanya dapat mengadu. Kali ini kita juga dapat mengadu, kita juga dapat menyiasat dan kita juga dapat membantu melalui input-input yang kita perolehi daripada lapangan atau from the field. Jadi dengan ini kita dapat mengurangkan orang yang susah dan sebagainya. Laporan selanjutnya, seramai 750 orang pegawai dan anggota polis kontijen Sarawak dari pelbagai cawangan dan jabatan akan terlibat dalam OP Selamat ke-18 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2022. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, operasi ini akan melibatkan semua cawangan dan jabatan dalam Polis Diraja Malaysia PDRM kontijen Sarawak, melibatkan semua daerah di Sarawak. Sampai 750 orang pegawai dan anggota Polis Kontijen Sarawak dari pelbagai cawangan
jabatan akan terlibat bagi menentukan keselamatan di jalan raya dan juga memastikan rumah-rumah masyarakat berada dalam keselamatan di seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran OP Selamat ke-18 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2022 di Boulevard Shopping Mall Kuching pada Khamis. Tambah beliau lagi, operasi ini juga bertujuan menurunkan kadar kemalangan jalan raya di Sarawak sepanjang tempoh perayaan ini. Dalam pada itu, jumlah kemalangan jalan raya keseluruhan bagi tempoh kajian iaitu Januari hingga Mac tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan sebanyak 667 kes iaitu 18.6% berbanding tahun 2021 iaitu daripada 3,586 kes kepada 4,253 kes kemalangan pada tahun 2022. Jelasnya lagi, tumpuan OP Selamat kali ini akan tertumpu kepada kawasan yang kerap berlaku kemalangan dan kesesakan lalu lintas selain kawasan perumahan dan penempatan orang ramai. Justru beliau menyeru kepada pengguna jalan raya supaya mematuhi peraturan lalu lintas serta mematuhi arahan daripada anggota penguatkuasa yang bertugas sepanjang tempoh musim perayaan ini. Tindakan tegas akan diambil atas mana-mana pengguna jalan raya yang dapati melanggar dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.